A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah teman, bertemu sekali lagi dalam siri video Umudah Tajwid teman. So insya-Allah teman, hari ini kita dalam Umudah Tajwid kami akan membantu teman untuk memberikan bacaan yang betul bagi permasalahan orang lain. Maksudnya teman, soalan followers. Betul teman? Kalau teman ada soalan, ajukan kepada kami. Kami akan berusaha untuk memberikan jawapan dalam bentuk video untuk memudahkan teman faham, insya-Allah. Hari ini teman, soalannya mudah saja. Kalau ikut tajuk adalah bacaan Ishmam ataupun Raum teman. Okey. Tapi ceritanya teman, soalan yang ditanya kepada kami, Ustaz, bagaimana memberikan bacaan di tanda diamond? Teman tengok ayat sebelah ni ya. Sebelum ni teman, kita dah belajar tentang tanda diamond juga, tetapi untuk bacaan ima lah. Bacaan yang kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu dah settle teman. Dalam video sebelum dah ada, betul? Kali ini teman, dalam Quran ada dua diamond. Diamond yang pertama tadi bacaan ima lah, yang kena baca majreha. Diamond yang kedua sekarang kita nak bincangkan, iaitu bacaan Ishmam ataupun bacaan Raum teman. Boleh? So apakah ayat tersebut? Dalam buku nota kami teman, dalam buku Umudah Tajwid, okey, kita dah siap ada terangkan dalam buku tersebut. Macam yang bertanya kepada kami tersebut, mereka belum ada buku Umudah Tajwid. Jadi diorang tanya kami dan tak apa, dah tanya, kami akan bantu jawab. InsyaAllah moga membantu bukan sekadar yang bertanya, malah membantu tuan-puan untuk upgrade bacaan Quran tuan-puan dengan bacaan yang lebih baik, insya-Allah. Okey. Sebelum kita mulakan tuan-puan, mohon tuan-puan sharekan video ni agar lebih ramai dapat manfaat. Masukkan link video ni ke grup-grup WhatsApp tuan-puan, dalam grup FB ke macam mana pun, supaya lebih ramai dapat belajar memperbetulkan bacaan Quran kita, insya-Allah. Okey tuan-puan, tentang bacaan Ishmam ataupun bacaan Raum. Okey, tuan-puan boleh rujuk Quran ya. Tuan-puan boleh rujuk Quran pada surah Yusuf ayat yang ke-11 muka surat 230. Okey. Dia punya perkataan la ta'manna. Okey, teman jom. Kalau tuan-puan perasan, saya tengok kat sini kejap pada ayat ke-11. Okey, tuan-puan akan jumpa ayatnya, tuan-puan boleh tengok kat sebelah. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lahafizun. Tu ayat dia teman. Okey. Ayat di sini kami ringkaskan. Okey. Ceritanya teman, kalau tuan-puan perasan di situ ada diamond, betul? Ada diamond. Jom. Sekarang ni tuan-puan, bagaimana kita nak memberikan bacaan yang betul untuk perkataan ini? Pasal apa tuan-puan? Pastinya bacaan ini agak unik kerana bacaan ini ada tanda diamond. Kalau bacaan biasa, tuan-puan, tak payahlah diamond tu. Buang dah main tu, bacalah la ta'manna, itu adalah bacaan biasa. Tapi sekarang ada diamond kan teman? Disebabkan ada diamond, pastinya ada keunikan, keistimewaan ayat ni. Boleh? Okay, jom teman. Dalam ulama tajwid memberikan tuan dua pilihan untuk memberikan bacaan untuk perkataan ni. Pilihan pertama, kita namakan bacaan Ishmam. Pilihan kedua tuan-puan, namanya bacaan Raum. Tuan-puan, boleh? Bacaan Ishmam tuan-puan, saya cadangkan kita buat bacaan Ishmam tuan-puan. Bukan saya je mencadangkan tuan-puan. Antara dua pilihan ni, Ishmam lagi mudah. Kalau saya berguru pun, ustaz saya pun mencadangkan buat Ishmam kerana dia lebih mudah. Dan Raum ni boleh buat, tetapi dia susah sikit tuan-puan. Susah sikit, boleh? Okey, jom. Bagaimana yang berlaku? Jom. Saya akan contohkan sedikit tuan-puan. Ayat ni, kita akan tengok pada perkataan tersebut tuan-puan adalah la ta'manna. Saya fokus kepada perkataan saja teman. La ta'manna. Teman tengok ya. Ni la ta'manna. Okay, teman nampak tak tulisan ni? Boleh teman? So inilah tulisan yang kita nampak pada surah Yusuf ayat yang ke-11. Okay, nampak ya teman? Saya tengok sini, tab kat sebelah sini teman. Okay. So teman, inilah ayat dia yang kita fokuskan. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Okey, sekarang teman, kalau ikutkan standard, ni je lah teman. Kalau ikut standard teman, ini je lah tulisan yang boleh kita baca. La ta'manna, dengung macam biasa kerana berjumpa dengan nun yang bertanda sabdu. Nampak teman? Itu kalau tulisan standard, bacaan standard. Tapi teman, masalahnya dia tak boleh baca standard. Kenapa tak boleh baca standard teman? Kerana dalam Quran tu diletakkan tanda ni teman, tanda diamond. Betul kan teman? Tanda diamond. Okay, tanda diamond tu menunjukkan, okey, dia ada tanda diamond di atas, bukan di bawah, di atas. Saya nak tengok kedudukannya. Tanda diamond ni menunjukkan tuan-puan, dia ada satu keunikan yang perlu kita buat ketika baca ayat ni. Okey.
Jom tuan-tuan, kita belajar dua cara bacaan, satu ismam, satu lagi adalah raum. Kita belajar satu persatu dulu tuan-tuan. Yang pertama adalah ismam. Ismam maksudnya tuan-tuan, bacaannya kena memuncungkan, muncung. Muncung lah tuan-tuan. Boleh saya tengok tuan-tuan muncung? Muncung, cantik. Saya tak nampak tuan-tuan muncung. Okay, tapi tuan-tuan nampak saya muncung. Betul? Okay. Muncungkan mulut. Itulah muncung tuan-tuan. Tak ada orang kata muncung mulut begini. Tak ada. Tak ada orang kata muncung mulut begini. Tak ada. Muncung mulut, kita semua seragam faham bahawa muncung mulut adalah menolak bibir ke depan. Muncung, itu namanya muncung. Kalau begini, nganga namanya teman. Kalau sini pula, dia senyum pula. Okay, muncung adalah mulut ke depan. Di mana tempat kita nak muncung? Kita mana ya? Asal bacaan. La ta'manna. Okay, tuan-puan, yang kena ubah adalah pada dengung ni. La ta'manna. Kalau tuan-puan perasan, ketika tuan-puan sedang dengung nun sabdu, lidah tuan-puan sedang berada di langit atas. Nampak tuan-puan? Tuan-puan kalau tuan-puan perasan lidah tuan-puan, bila sebut lidah tuan-puan naik ke langit atas. Betul? Manna, kerana itulah tempat makhraj nun. Okay, sekarang tuan-puan, ketika kita baca biasa, tanpa ada diamond, la ta'manna, kita punya lidah di atas, memang kena buatlah pasal itu dengung. Tapi tuan-puan, apa special untuk ayat ni? Special untuk ayat ni untuk bacaan ismam, sambil dengung, sambil muncungkan mulut. Boleh? Tuan-puan dengung, masuk dengung, muncung, lepas tu lepaskan muncung nah balik. Bagaimana? Jom tuan-puan. La ta'manna, muncungkan mulut, nun sabdu, kena baca dengung kan? Baca dengung apa harakat tuan-puan? 2 harakat. Jadi tuan-puan kena sambil dengung, sambil muncungkan mulut. Tapi caranya adalah tuan-puan, adalah basuk dengung dulu baru muncung. Kalau dah muncung dulu, tak boleh dengung tuan-puan. La ta'mau, na, tak boleh dah. Dia kena dengung dulu. La ta'manna. Nampak ya? La ta'manna. Nampak ya? Okay, so itu namanya bacaan ismam. Ini teman, bacaan ismam. Ismam. Nampak ya teman? Ataupun dalam bahasa Melayu dia, dalam bahasa Melayunya ismam beginilah. Lebih kurang begini teman. Okay? Itu adalah bacaan ismam. Pilihan yang pertama, dan saya galakkan tuan-puan, bukan saya saja, Tok Guru kami pun menggalakkan kita buat yang pertama, ismam lebih mudah. La ta'manna, muncungkan mulut ketika dengung di sini. Boleh? Nanti saya ceritakan tuan-puan apa sebabnya kena muncungkan mulut. Okey, itu yang pertama. Bacaan yang kedua tuan-puan adalah nama bacaannya raum. Jom tuan-puan, nama bacaan yang kedua adalah raum. Jadi tuan-puan ada 2 pilihan jawapan, tapi yang kedua ni pilihan jawapan pula. Tuan-puan ada 2 pilihan cara baca. Tapi yang kedua ni tak ramai buat kerana dia susah sikit. Okey, apa nama bacaan tuan-puan? Nama bacaannya adalah raum. Raum tuan-puan. Okey. Ketika nak memberikan bacaan ni secara bacaan raum, bezanya tuan-puan, dia kena tambah huruf. Tambah huruf. Okey. Bacaan raum kan. Tuan-puan, nun ni, nun bersabdu kan? Nun bersabdu bermakna nun tu ada 2 huruf. Contoh teman ni. La, saya tuliskan. Tak. Caranya tuan-puan, nun tu ada 2 huruf. Patutnya begini. La ta'manna. Sepatutnya asalnya begitulah. 2 nun menyebabkan dia menjadi sabdu. Boleh? La ta'manna. Begitu kan teman? Tapi teman, untuk bacaan raum, cara bacanya adalah bila dah tulis semula nun yang ada 2 huruf, tuan-puan kena bunyikan nun yang pertama dengan baris depan. Jadi bunyi tuan-puan, la ta'manuna. Manuna. Nampak tuan-puan? Okey, sekarang ni tuan-puan, dah manuna, masalah ni tuan-puan, bukan masalah ni lah. Isu cabaran kita untuk membacakan bacaan raum adalah nun yang berbaris depan jangan bunyi sama kuat dengan nun yang bacaan lain. La ta'manuna tak boleh. Dia kena nun baris depan tu bunyi adalah 1/3 bunyi. Bunyikan sebahagian saja. La ta'manuna, la ta'manuna. Nun tu sikit je bunyi. Nampak tuan-puan? So dia agak sukar sikit. Tetapi kenapa dia berbaris depan? Kerana baris depan memberikan mulut kita muncung. Kalau atas ni kena muncung kan, kalau ismam tadi. Kan? Dan ni dia baris depan untuk memberikan bentuk mulut kita muncung. La ta'manna. Nampak teman? Tapi susah sikit nak nun tu tak berapa kuat 1/3 bunyi. Jadi cara mudah tuan-puan dengung. Dengung memang kena dengung lah. Tuan-puan kena muncungkan mulut. La ta'manna. Nampak teman? Ini adalah bacaan ismam.
kena muncungkan mulut. Yang ini adalah bacaan raum, kena bagi satu nun yang pertama dengan baris depan, tapi bunyinya adalah 1/3 bunyi sahaja tuan. Nampak ya? So selesai sudah perkongsian cara bunyi. Soalan seterusnya tuan, saya nak cerita pada tuan, kenapa kena muncung mulut di sini? Nampak tuan? Sebelum ni, dalam video sebelum ni saya kongsikan tuan tentang majreha. Antara faktornya dia meraihkan sejarah ayat tersebut diturunkan. Majreha, kenapa tak baca majroha? Kerana ketika Nabi Nuh mengajak umat dia, mengajak haiwan tak boleh bercakap lah tuan, tapi mengajak semua makhluk Allah masuk ke dalam bahteranya kerana banjir yang besar. So benda bahtera bergoyang, kan? Tuan dah tahu cerita tu. So, bila dah bergoyang tu kita akan sebut jadi bunyi majreha. Itu asal meraihkan sejarah. Untuk ni pula tuan boleh rujuk pada ayat surah Yusuf tu ayat 11. Abang-abang Nabi Yusuf, qalu ya abana, abang-abang Nabi Yusuf sedang bercakap dengan ayah dia. Qalu ya abana, wahai ayah kami, kenapa kamu, ayah kamu tu adalah ayah, kenapa kamu ayah tak percaya kami tak ada Yusuf? Dia muncungkan mulut. Tuan pasal tak? Muncungkan mulut ni berlaku juga pada kita. Bukan pada zaman Nabi Yusuf ni, berlaku pada kita juga. Tuan pernah tak disuruh ditanya sesuatu barang, kat mana tempatnya? Contohlah kalau kita anak tanya, Abi, mana buku tu atau meja tu? Kan? Tuan kita malah nak tunjukkan tu. Nak tunjukkan tangan kan? Kalau kita dengan tetamu baik, mana tandasnya? Tu tandas. Baik je tunjuk tangan. Kalau dengan anak, mana tandas? Tu, kau tak nampak tu? Guna mulut kan tuan. Cerita tuan, guna mulut ni adalah satu benda, istilahnya cara tu agak negatif, dipandang agak sedikit negatif. Kenapa tuan? Kerana malasnya kita nak menunjukkan satu tempat. Jadi tu atas meja tu kan, malas nak tunjuk guna tangan. Benda yang sama berlaku pada ayat ni, iaitu bagaimana abang dia, abang-abang Nabi Yusuf ni, dia tak suka kepada Nabi Yusuf. Jadi dia kata pada ayah, wahai ayah kami, kenapa kamu tak percaya kami terhadap Yusuf tu? Dia tunjukkan mulut. Jadi untuk meraihkan ayat ini tuan, jadi kita buat begitu untuk memuncungkan mulut. Boleh? Ni Ishmam kena muncung mulut. Yang ni muncung mulut juga, tetapi cara bunyinya bukan dengan dengung, tapi cara bunyi dengan nun yang pertama adalah berbaris depan. Boleh? So ada dua pilihan bacaan, Ishmam atau Raum, dan sangat yang lebih memudahkan kita adalah bacaan Ishmam tuan. Moga bermanfaat untuk pada tuan. Mohon maaf atas kekurangan, dan kami sangat menggalakkan tuan untuk sharekan video ni. Moga lebih ramai dapat belajar daripada video ni cara membunyikan bacaan Ishmam ataupun Raum bagi surah Yusuf ayat ke-11. La ta'manna. Teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.